Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم واجعلنا ممن اتبع كتابك وسنة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتانا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. Sambungan ke muka surat 10. Kita masih lagi di dalam perbahasan ataupun di bawah tajuk pasal yang kedua, pengenalan akidah, tauhid dan keistimewaan. Bahasan ini telah berdasar kepada pengarang kitab ini mengambil bahasan ini dan beberapa ayat, terutama sekali yang dikemukakan di peringkat yang awal di bawah pasal yang kedua muka surat 9, ayat yang berbunyian hadis Rasulullah SAW yang berbunyian tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu bentuk hadis. Kemudian pengarang juga membawa ayat yang di muka surat 10. Dia telah untuk menyempurnakan perbahasan dan perkedudukan akidah dan tauhid ini serta keistimewaannya. Dia telah mengambil fikiran dengan ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita telah menjelaskan sekadar yang telah kita jelaskan, itulah sekadar yang kita mampu. Dia telah pusing yang pertama dalam arti ataupun petunjuk ataupun dalalah mafhum daripada amanah Rasul yang telah kita jelaskan di 2 minggu yang sudah. Kita masih lagi dalam tajuk ayat ini. Kita mengambil sedikit perkiraan sebagai peringatan, iaitu kita sebut di 2 minggu sudah bentuk nazam ataupun susunan ayat sebelum daripada ayat amanah Rasul, ayat yang paling terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah yang jumlah ayat 285 ayat, itulah tengok di sana keputusannya berapa ayat, itu 285 ayat. Ini penghabisan ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang paling surah itu ayat yang paling terpanjang sekali dalam surah Al-Quran. Dulu juga kita sudah sebutkan bahawa dua bentuk ayat yang Allah Ta'ala turun dalam Quran, yang maklumat itu tak pernah pun Allah Ta'ala maklumkan kepada umat-umat yang dahulu kala, daripada zaman Nuh AS sampai ke zaman Isa. Tak pernah pun Allah Ta'ala memaklumkan kepada
umat-umat dulu, apa yang dimaklumkan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui risalah Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali ialah Fatihah dan kerahsiaan. Fatihah, surah Fatihah dan segala kerahsiaan yang ada dalam Fatihah itu. Allah Ta'ala tidak pernah memaklumkan di peringkat awal-awal dunia, di peringkat umat manusia di awal dunia. Itu satu. Keduanya juga Allah Ta'ala tidak pernah memaklumkan apa yang ada yang dimaksudkan oleh ayat amana rasulu ma unzila ilaihi min rabbih sehingga sampai kepada sunnah alal qaumil kafirin. Tak pernah pun Allah Ta'ala suarakan maklumatnya kepada tingkat umat-umat yang dulu kala. Mengapa itu kita tak perlu soal, dan kalau kita soal pun payah nak jawab, dapat jawapan yang menepati. Bolehlah jawab lebih kurang, tetapi hak tepatnya wallahu a'lam. Jadi tak perlulah kita persoalkan mengapa. Maka dengan dua ayat ini, yang pertama ialah surah Fatihah, keduanya ayat yang terakhir dalam surah Baqarah ini, maka di tengah surah Baqarah yang bermula daripada Alif Lam Mim, peringkat yang paling awal dalam awal surah Al-Baqarah, ia telah tajuknya Alif Lam Mim, sampai kepada bahasanya ialah wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Kita ulang untuk kita benar-benar dapat faham dan kita meletakkan keyakinan kita, serta itulah kita harapkan amalan kita, pelaksanaan dasar hidup kita berdasar kepada maklumat yang ada dalam ayat yang berkenaan. Pertama sekali Allah Ta'ala mulakan tajuk surah Al-Baqarah. Ini kita sudah sebut, tapi ulangan perkara ini perlu diulang, sebab tidak mestinya pusing yang pertama kita dapat mengerti, apatah lagi untuk memahami, pasal kena ada pusing yang kedua, ketiga dan seterusnya. Begitulah. Pertama sekali Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tak pernah berlaku di dalam bahasa Arab bentuk ayat yang seperti itu. Banyak ayat-ayat yang seperti itu dalam Quran, antaranya dimulakan dengan Alif Lam. Ada juga yang kedua Alif Lam Mim Ra. Ada lagi tambah Alif Lam Mim Ain Sin Qaf. Ada lagi Kaf Ha Ya Ain Sad. Ada Yasin, ada Qaf, ada Nun. Itulah tengoklah dalam Quran sana beberapa tajuk di awal surah, di awal maklumat yang Allah tak nyatakan melalui ayat yang macam itu. Tak pernah berlaku di lidah Arab sebelum daripada Quran diturunkan, dan sampai sekarang pun tidak berlaku dalam bahasa Arab, sama ada dalam bentuk bahasa yang dituturkan sepanjang masa, sepanjang hari, apatah lagi dalam masalah penterjemahan ataupun karangan-karangan para ulama dan sebagainya, tidak pernah memulakan dengan ayat yang seperti itu. Kerana itu semua adalah ayat rumus, dipanggil ringkasan daripada beberapa benda yang Allah Ta'ala akan hati, yang tidak pastinya dapat ditentukan dengan sejelas-jelasnya. Hanya kesemua para mufassir, ahli-ahli penterjemah menterjemahkan makna-makna ayat seperti Alif Lam Mim, Yasin, Taha dan sebagainya. Kita serah kepada Allah Ta'ala apakah yang dimaksud, yang setepat-tepat yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Hanya dalam bentuk dalam bentuk isyarat. Dalam bentuk isyarat tu daripada para ulama bolehlah mengambil kira apa yang dimaksudkan oleh Alif Lam Mim, yang dimaksudkan oleh Yasin, yang dimaksudkan oleh Taha dan seterusnya. Itulah. Dan segala apa yang dibentangkan oleh para ahli mufassir itu semuanya ambil daripada dalalah dari ayat-ayat, terjemah daripada beberapa ayat, menunjukkan rumusannya,
kepada alif lam mim. Maka alif lam mim, supaya kita menyedari hakikat ini, pertama sekali apa yang diisyaratkan oleh alif pada alif lam mim ialah Allah, alif pada Allah ambil satu huruf. Kemudian apa yang diisyaratkan oleh lam pada alif lam, iaitulah Jibril alaihissalam, lam pada Jibril, lam pada perkataan Jibril. Dan apa yang diisyaratkan mim pada alif lam, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu perbahasan. Satu bahasan lagi mengatakan yang diisyaratkan alif pada alif lam ila Allah. Yang diisyaratkan lam pada alif lam ila Rasulullah. Dan diisyaratkan oleh mim pada alif lam ila mukminin mukminat. Dengan makna yang dengan makna yang keduanya, dengan tajuk alif lam itu dengan sendirinya telah menetapkan bahawa kita ada di situ. Dengan sendirinya, dengan rahmat Allah Ta'ala yang tidak terkira, yang tak mampu diterjemahkan oleh alam dulu segala dan akan datang pada bila-bila, Allah telah menetapkan kita bersama dengan zatnya, di sekitar zatnya, tidak sampai bercampur taklah, di sekitar, di keliling Allah Ta'ala. Bagaimana dekatnya alif dengan lam, dekatnya kedudukan ketuhanan dengan Rasulullah Muhammad, begitulah rapatnya dekatnya Muhammad Rasulullah dengan mukminin mukminat. Bagaimana berhubung lam dengan mim, artinya orang mukmin sentiasa berhubung dengan Muhammad sehingga dalam masa 24 jam sampai akhir umur. Ini satu daripada program tajuk yang begitu hebat yang tidak pernah Allah Ta'ala lakukan di pihak awal dunia. Inilah keistimewaan kita sebagai umat Muhammad. Ini satu kebanggaan kita, satu kemegahan yang dicapai oleh umat Muhammad. Tapi masalah-masalah seumpama ini tidak dipahami, tidak diketahui oleh kebanyakan umat Islam sendiri. Mengapa itu jawapan boleh cari sendiri? Itu menunjukkan kelemahan kita sendiri, kelemahan daripada pihak-pihak yang lain yang sepatutnya benda ini tidak dirahsiakan, didahkan sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang zaman. Itu yang paling munasabah, tapi benda tidak berlaku. Sebab apa tak berlaku, itu juga bolehlah para jemaah mencari sebab-sebab mengapa tak berlaku begitu. Sepatutnya benda-benda yang hebat seumpama ini sentiasa didahkan. Setidak-tidaknya satu negeri itu di pinggir daerah-daerah. Umpamanya tidak ada, setiap daerah tak ada masjid daerah di mana, masjid yang paling terkemuka dalam daerah itu. Setiap umpamanya kalau di Malang ni dia masjidnya, kalau di Kuantan di Tengah Bandar, kalau di Pekan di sana, semua orang tahu lah itu. Patut masjid-masjid seumpama ini benda yang sentiasa didahkan kepada umat Islam supaya umat Islam mencari hakikat wujudnya turunnya risalah kepada Muhammad itu sebagai menepati rahmatan lil alamin. Tapi benda ini tidak pernah berlaku. Tak pernah dilakukan. Ini satu daripada benda yang termasuk dalam kemungkaran yang berlaku, bahawa rahsia-rahsia kebesaran Islam yang datang melalui risalah Muhammad yang berpandu pada Quran tidak diledakkan. Bahkan tak ia menjadi rahsia sampai kali ini. Bila kita nak faham, bila nak tahu, bila nak diterjemahkan, jawabnya wallahu a'lam, sedangkan dunia dah hampir nak kiamat. Gitu. Dunia dah hampir nak kiamat, tapi tidak ada lagi perdedahan dalam makna-makna isyarat ayat-ayat tadi. Ini satu kemalangan bagi umat Islam seluruh dunia. Satu malang sungguh, bukan malang main-main. Kemalangan yang sangat-sangat dahsyat berlaku di kalangan Islam. Itulah rahsia Islam, rahsia Quran disembunyikan. Tahulah kita tak boleh nak tuduh, nak salah siapa-siapa. Ini maka ketangguhan semua sekali lah benda ni. Kok siapa pun dia menangguh lah kes ni. Mana satu kesilapan, satu kemungkaran yang tidak patutnya berlaku, tapi berlaku. Di mana dalam dunia, termasuklah di negara kita, negeri kita ni, bahawa rahsia Quran masih lagi senyap, sepi, masih lagi jadi rahsia yang tidak dipahami oleh umat Islam sendiri. Jadi ini satu kesilapan besar. Dan kadang-kadang kalau ada orang yang cuba bedahkan, jadi masalah pula. Ada orang sikit sebanyak yang cuba nak bedahkan sekadar yang termampu,
jadi masalah pula. Jadi bahan tekanan, bahan ugutan, bahan amaran demi amaran, dan macam-macam lagi. Itu satu benda yang sepatutnya terlalu amat hapus dan malam kepada umat Islam dan Islam itu sendiri. Baik, bila begitu, ini sebagai kita buat ulangan. Setelah ini kita faham, tiba-tiba Allah Ta'ala iringkan ayat Alif Lam Mim tadi dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala menyentuh berkaitan dengan manusia. Tuhan menyentuh manusia, Tuhan tak menyentuh tubuh batang tubuh. Tuhan sentuh sifat manusia. Ini satu benda yang ajib, satu benda yang sangat ajib. Orangnya tidak ditentukan, sifat orang itu ditentukan. Itu bila Tuhan kata hudan lil muttaqin, memanglah muttaqin ini duduk pada orang, tapi mengapa Allah Ta'ala tak sebut manusia, sebut sifat manusia? Apa patutnya dalam ayat sebelum ini hudan lin nas sebagai tapi tak hudan lil muttaqin, tidak hudan lin nas, disebut sifat. Kalau nas tu maknanya tubuh batang tubuh manusia, siapa saja termasuk. Tapi Allah tak sebut tubuh batang tubuh badan manusia ini, tapi sebut sifat manusia. Itulah al-muttaqin. Jadi menjadi dalil kepada kita bagaimana yang telah dinyatakan oleh para mufassirin dalam tafsir mereka. Itulah menunjukkan kepada kita bahawa sifat ubudiyah, sifat kehambaan yang terletak kepada generasi manusia tidak ada lagi lebih daripada sifat takwa, sifat muttaqin. Setinggi-tinggi makam manusia, ia telah berjaya kita berada duduk di dalam sifat yang panggilan Allah Ta'ala, itulah golongan muttaqin. Itu kita tak sedar apa benda begini berlaku. Bila kita sedar, maka kita abaikanlah banyaklah benda yang kita abaikan, kita cuai, kita leka, kita galik, tak tuli, tak apa-apa semua sekali, kerana kita tak menyedari benda itu. Mengapa tak sedar? Itu macam-macam soal pada timbul dan siapa yang nak jawab. Jadi tu kemudian dasar al-muttaqin, dasar muttaqin. Kalau kita sudah sedar dan kita berusaha siang malam nak menentukan bahawa kita adalah daripada golongan muttaqin, maka Allah Ta'ala menentukan dengan cara siapa-siapa soalannya, hamba tu semua sekali, siapa nak bersifat nak duduk dalam makam yang paling tinggi, tak ada lagi di sisi aku yang lebih daripada itu, ialah makam takwa. Yang disebut oleh kita takwa sepanjang masa, tapi benda takwa tu jawabnya Allah Ta'ala. Boleh sebut, tapi benda ke matlamat takwa tu ke arah mana, bimbingan takwa tu kepada manusia, jawabnya Allah Ta'ala kita tak tahu. Hanya boleh disebut takwa, kejap-kejap takwa. Itu boleh sebut, boleh jadi buah sampai hari-hari tidak. Tapi apakah pembawakan dalalah dia, tunjuk dia takwa tu, jawabnya tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala tidak merahsiakan segala benda itu, semuanya dah dedahkan. Dan muttaqin pertama sekali bentuknya yuqimunas shalah, ayu'minu bil ghaib. Itu pendedahan takwa. Dan dedahkan takwa itu atas dasar yang pertama, benda yang paling penting, paling terkemuka, paling patut dipahami, diambil kira oleh setiap manusia, khususnya umat Islam sendiri, iaitulah allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah pengambilan manusia yang ingin bertakwa tadi, ataupun sudah menjadi manusia yang duduk di makam takwa, itulah wallazina yu'minuna wallazina yuqimunas shalah, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wal mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah yuqimunas shalah wal mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian itu dah berapa? Dah 3. Tambah apa lagi? Itulah dengan wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati wa bil akhir. Itu natijah, dia panggil keputusan mana natijah yang akan dicapai oleh orang yang mempunyai sifat-sifat tadi, sifat takwa yang berdasar pada yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, mimma razaqnahum yunfiqun.
yu'minu lima unzila ilaikum wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin sungguh dengan akhirat. Dan apabila sampai pada tingkat kita betul-betul yakin pada akhirat, keputusan yang mutlak daripada Allah Taala, tidak dua dan tidak tiga, tidak dulu sekarang nak akan datang, adalah keputusan yang Allah Taala telah bagi di tingkat azali, bukan baru. Nah, tingkat azali. Bila masalah azali itu masing-masing boleh fikir. Benda yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan sejarah. Bila sebut perkataan azali, sejarah mulanya tak ada. Itu kena sejarah zat Allah Taala tak ada permulaan. Dan segala sejarah sifat-sifat Tuhan juga tak ada permulaan. Maka di antaranya sifat Allah Taala ialah sifat kalam. Maka Allah Taala sudah memaklumkan melalui kalam. Kalam tidak boleh memaklumkan melainkan berdasar pada iradat. Apa yang Allah Taala nak tentukan diam-diam. Iradat tidak boleh maklum menentukan melainkan berdasar pada ilmu. Jadi itu menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Taala di tingkat azali, bukan barang baru, bukan jenis rekaan, bukan jenis itu dan ini. Sempurna sifat ilmu Allah Taala sehingga sampai kalam, sifat kalam yang memaklumkan, iaitulah ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Mereka mendapat petunjuk daripada Allah dan mereka daripada kalangan orang berjaya. Awal artinya belum lagi kita ke mana-mana, masih lagi kita berpusing pergi balik dalam dunia, dari rumah kita ke kedai, ke mana, ke pasar dan sebagainya. Ulang pergi Jumaat, pergi ziarah keluarga, kematian dan sekali itu. Tapi kita telah diisytiharkan oleh Allah Rabbul Alamin dengan iaitulah wa ulaika hum, mereka telah daripada golongan orang yang sedang berjaya. Belum apa-apa lagi tahyir tidak. Nah, tempatnya sangat-sangat sangat-sangat pun gelap bagi kita memikirkan apa yang akan ada di alam yang akan datang. Maka Allah Taala mendedahkan kepada kita bahawa kita daripada golongan orang yang sudah berjaya. Dengan pendedahan ini, arti kita tak perlu curiga, tak perlu ragu, tak perlu takut, tak perlu syak sangka, tak perlu wasufat. Ini yang Allah Taala sebutkan orang mukmin itulah Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hamba aku tak perlu takut, tak perlu bimbang. Nah, bila-bila masa Allah Taala nak panggil dengan melalui pengertian maut mati, dengan takutnya mati satu dia terdapat tersiap sangka dalam. Kenapa? Karena mereka telah istiharkan kita di peringkat azali dengan itulah wa ulaika hum. Ini yang kita mesti tumpukan. Maka sekarang ni sehingga sampai peringkat itu ayat amana rasul bima unzila adalah mentafsirkan, menterjemahkan makna alif lam mim zalika kitabul la raiba fi sehingga sampai kepada ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. 100% ayat amana rasul menterjemahkan memberi matlamat kepada keputusan Allah Taala. Allah Taala belum lagi dibahas, tapi terjemah sudah ada. Mana keputusan dah ada dalam bentuk nazam, dalam bentuk susunan ayat. Dan Allah Taala sebut di awal Quran alif lam sampai pada wa ulaika hum muhtadun dalam bentuk bahasa masih belum dibahas, tak bahas lagi. Tapi keputusan Allah Taala buat. Orang tak mana hala lagi tak tahu. Siapa yang dapat tahu, siapa Tuhan nak bagi dia tahu. Bila masa tak tahu lagi. Tapi keputusan Allah Taala sudah buat, sudah sediakan keputusan. Maka segala perbahasan yang nak menghasilkan keputusan itu, nak dapat kelebihan peruntukan itu yang Tuhan sebut di awal Quran tadi, Allah Taala sebut amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amanah. Sampailah bahasan sini dia sebut dah sekirat jelah wa ilaikal masih, tapi sampai pada konsunaan kafiri ada kerukan. Tapi apa yang paling mengherankan kita iaitu benda yang sahabat itu sepenting itu masih lagi belum menjadi rahsia kepada kita. Mana rahsia yang kita tak tahu menahu, apa cerita, apa hal, apa keadaan, wallahu alam, ini sangat-sangat merugikan masalah. Itulah kita sentiasa di dalam kerugian, dan Allah menyebut wal 'asr innal insana kafur. Dengan masa manusia betul-betul dalam kerugian. Tuhan sebut terus manusia. Dia tak sebut sifat dia itu, dia sebut zat manusia. Demi masa sungguh manusia betul-betul rugi. Dalam bentuk yang aku telah buat keputusan, manusia tak ada lagi, orang yang nak ditentukan tak ada lagi, orang nak tunjuk ajar tak ada lagi, hukum tak turun lagi, tetapi keputusan aku dah buat dah. Tiba-tiba dah sampai waktu dah masa ni, kita mengabaikan,
kita cuai dalam bentuk mengambil pengertian tepat. Jadi ini satu benda yang macam mana kita nak baiki, macam mana kita nak betulkan keadaan. Dunia nak kiamat dah. Dunia nak kiamat esok lusa dan kiamat. Benda masih tidak. Tidakkah Allah Taala akan buat persoalan besar? Tuhan kata, berapa tahun Islam berada dalam negaramu, dah menjangkau dah hampir-hampir 500 tahun, tak banyak hari dah nak sampai begitu penuhnya dah. Begitu. Sedangkan ini masih lagi jadi rahsia, bahkan masih berat, masih penat, masih di rumah, masih belum tak tahu di mana bila nak mula, bila nak kunci, bila nak pecah-pecah. Wallahu a'lam kedudukan bagaimana. Kenapa? Kerana manusia sudah tersilap tersilap jalan melalui sempangan-sempangan yang hala kepada ke arah apa yang Allah Taala kandaki, kita menyempah hala kiri atau balik ke mana Allah Taala, tak masuk lain dia. Dia tak masuk lain kita ini yang berlaku. Begitulah betul. Baik. Setelah itu kita sambil sedikit menyebut masalah yang telah kita sebut dulu. Begitulah. Sebelum ayat ini nazam susunan ayat itu disebut lillahi wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat itu juga diterjemahkan oleh mana pertama sekali ayat Fatihah sebagai perontokan yang muka peringkat awal terjemahan nak tahu kedudukan Fatihah, apa yang ada dalam Fatihah itu dah aman rasul sampai habis. Kemudian lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Begitu juga terjemahan dia berdasar pada ayat amana rasulullah billahi wa rabbi. Baik tuan. Dah beberapa ayat lagi akan diterjemah oleh amana rasul, tapi kita baca setakat itu jelas. Baik, kami sikit sentuhan. Bila mana Tuhan menyebutkan belum turun ayat ini atau belum tersusun ayat ini, Tuhan susun lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kita dah sebut dah dulu, tapi ini untuk peringatan, mengingat semula. Kita imbau kembali dah untuk mengingatkan semula, jangan kita lupa. Itulah Allah Taala dengan lillahi ma fis samawati wa fil ardh memaklumkan kepada kita betapa sempurnanya ilmu Allah ni, milik Allah Taala. Mana apa yang ada di langit, yang di bumi, yang di mana saja, dia berusuk alam berkala, maka ia adalah milik Allah Taala. Jadi bila mana Allah Taala itu milik, maka itu maka menjadi milik dah. Barang benda kita panggil makhluk. Ada sebut malakut itu samawati wal ardh. Benda-benda yang sudah ada di langit dan bumi, Allah Taala sebagai milik. Bila mana Allah Taala milik, Allah Taala itu malik, maka itu sebab Malik Yaumiddin. Itulah faedah yang sebut Malik Yaumiddin. Bila mana Allah Taala itu Malik Yaumiddin, mana Allah Taala itu bersifat dengan mulk, jadi kerajaan. Allah Taala kerajaan. Allah mulku samawati, Allah lah kerajaan yang di langit dan bumi. Semua sekali-kali selesai. Semua tidak menjadi kerugian, tidak menjadi curiga bagi kita memahami ayat ini sekali. Maka boleh kita letakkan ke atas, Allah Taala kerajaan, Allah Taala memiliki dan setiap benda miliki. Selesai masalah. Maka sempurnanya milik Allah Taala. Dengan sempurnanya milik Allah Taala, mestilah ada punya dasar yang peringkat awal dalam bahasan, bukan dalam bentuk giliran bergiliran dah. Tentulah sempurnanya semuanya langit bumi milik Allah Taala. Itulah segala Tuhan milik itu. Mula sama ada barang itu diadakan dulu, sekarang akan datang, atau apabila masih atau mana-mana, itu berdasar pada ilmu dia, berdasar pada ilmu Allah yang menunjukkan bahawa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Allah Rabbul Alamin. Bila mana Allah Taala punya ilmu yang begitu hebat sekali dan sempurna sampai habis sempurna, berhak Tuhan kata wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Kira kamu melahirkan apa benda yang ada dalam diri kamu, atau kamu mungkin Allah Taala mampu melahirkan sesuatu. Terus Allah Taala buat fikiran, walaupun kita merahsiakan dengan sekemah-kemah rahsia, supaya tak ada siapa yang tahu benda ni, tapi Allah bagi Allah tidak menjadi rahsia. Hanya kita mengagakkan barang yang rahsia, tak ada siapa. Betul lah, kerana pada sesama kita memang tak tahulah apa benda yang ada dalam hati kita. Kita tak tahu juga apa benda yang ada, tapi bagi Allah tidak menjadi rahsia. Tidak ada satu pun yang menjadikan rahsia bagi Allah. Jadi bila sekiranya ada sesuatu apa yang jadi rahsia pada Tuhan, Allah Taala dia berhak membuat perhitungan. Itu kita kena faham. Bila barang itu tidak menjadi rahsia, Allah Taala dia pihak Allah berhak membuat perhitungan, perkiraan benda-benda yang jadi rahsia tadi. Sebab kita menganggap kita rasa rahsia, tapi bukan bagi Allah bukan rahsia. Pendedahan yang sejelas-jelas ni
Tidak ada beza yang kita buat sekarang dengan bentuk zahir, orang boleh tengok, dengan kita buat seorang-seorang dalam tempat segelap dan sebagainya, orang tak tengok, orang tak tahu pun dah, tak bayang, tak timbang mata sekalipun, maka bagi Allah sama saja. Sama ada kita buat cara jelas ataupun secara sembunyi, Allah tetap tidak ada sedikit perbezaan sebenarnya. Lepas tu kata itu hasil Allah Taala boleh buat perhitungan. Hasil pada perhitungan tadi, iaitulah Allah Taala menentukan sama ada ya firman yasha atau yu'an pensya, sama ada yang ambil apa dia nak lepaskan, ya dia hitung tapi tidak dilepaskan, tidak diambil tindakan, atau yu'an pensya atau ambil tindakan. Serahlah pada Allah Taala, dia nak tentukan yang mana-mana. Utama sekali tadi kita sendiri kita fikir. Baik. Bila begitu perlukan semua sekali maklumat. Dulu sekarang akan datang berterusan. Semuanya sempurna dalam ilmu Allah Taala. Dan juga bila sempurna ilmu Allah, sempurna iradat Allah Taala. Perancangan Allah Taala. Bila sempurna perancangan Allah Taala yang berdasar sifat iradat dia, sempurnanya qudrat Allah Taala melakukan sesuatu yang Allah Taala tentukan dan Allah Taala mengetahui bahawa tidak ada sedikit pun perbezaan benda yang Allah lakukan dulu sekarang akan datang ni bertelingkah dengan iradat dia, bertelingkah dengan makhluk tidak ada. Walaupun manusia macam-macam alasan lebih itu soal manusia. Soal Tuhan kata segala-gala semua di dalam maklumat. Benar ada dalam maklumat ilmu aku dan ada dalam maklumat kehendak aku, peraturan aku, dan ada dalam maklumat apa kejadian sebutkan selesaikan masalah. Baik, bila itu tiba-tiba Allah nedahkan apa dia? Tuhan nedahkan dengan sifat ini menunjukkan bahawa pihak Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat sepaling sempurna, sifat kudrat yang paling sempurna kudrat Allah Taala, sempurna ilmu Allah Taala. Berdasar pada dua kesempurnaan, hak lain pun sempurna juga, tapi menjadi tajuk bahasa ini dah benda yang sangat menjadi tajuk bahasa. Sifat ilmu, apa ni sifat sama apa Tuhan sempurna juga. Sama Tuhan sempurna segala-galanya sempurna, tidak ada sedikit kemungkinan. Tapi tidak bawa tajuk perbahasan ini. Sifat melihat basar Tuhan sempurna juga, tidak ada sedikit yang terlindung di pandangan Allah Taala, tapi tidak bawa ke dalam bahasan ini. Yang nak sedikit itu daripada benda makhluk kepada benda mawjud, benda tak ada kepada ada. Bila pelaksanaan berdasar pada ilmu, berdasar pada iradat, berdasar pada qudrat. Tak nampak betul. Jadi betul menunjukkan yang dibahas bahawa betapa sempurnanya ilmu Allah, betapa sempurnanya iradat Allah Taala dan qudrat Allah dengan dua tiga sifat yang maha sempurna ini, maka apa? Daripada sempurnanya pentadbiran Allah, kamalul rububiyyati, mana sempurna pentadbiran Allah Taala. Jadi bila sempurna pentadbiran Allah Taala tadi menunjukkan Allah Taala melahirkan benda yang sempurna tadi, benda yang paling sempurna dalam semua sekali dari hukum akannya awal dan akhirnya semua sekali yang dibahas dalam surah Baqarah ni, itulah di sana tersebut. Mulakan dengan aqimus salat, atu zakat, sami Ramadan, hajil bait, dan semua sekali segala hukum akam, halal dan haram ni sampai pada peringkat manusia menyempurnakan perjanjian manusia sama manusia, hutang piutang, gadai menggadai, tidak ada benda yang ketinggalan. Semuanya Allah Taala kumpulkan maklumat dalam surah Al-Baqarah. Semua benda dia hukum akam syariat ini terkumpul dalam surah Al-Baqarah. Ada pun surah-surah lain ayat-ayat itu hanya mengulangi, menyebut kembali, mengingatkan kembali, menasihat, menegur, mengajar, mentarbiyah dan sebagainya. Tak segala maklumat hukum hakam syariat ini terkumpul 100% daripada alif lam mim sampai pada ayat di Al-Baqarah. Itu. Jadi menunjuk kepada kita, sudah kita meyakini bahawa sempurna segala-galanya. Apakah sembahyang kita nak tingkat? Apakah masalah zakat kita nak tingkat? Apakah masalah puasa kita nak tingkat? Apakah masalah haji kita nak tingkat? Apakah masalah benda yang haram kita nak tingkat? Apakah masalah yang Allah Taala wajib kita nak tingkat? Apakah masalah segala kita nak tingkat? Itu tidak nasabah. Tak boleh berlaku begitu. Sebab kita sudah buat pengakuan bahawa betapa sempurnanya ilmu, iradat dan qudrat Allah SWT. Dan pada hari ini kita mengakui kesempurnaan sifat-sifat ini dalam bentuk kita membahaskan mengapa kena sembahyang, mengapa kena zakat, mengapa kena haji, mengapa kena jihad, mengapa kena gedung. Jadi tidak ada arti sama sekali setelah kita buat pengakuan. Tak mengaku pun benda itu mesti diakui. Sebab itu hakikat ketuhanan. Sempurnanya rububiyah Allah.
Bila mana sempurnanya sifat rububiyah Tuhan, sifat pentertib, pengatur, penyusun tu, bila begitu, lepas tu Tuhan disebut nak tu, dia tak sebut, melainkan dia sebut beberapa tempat. Pertama sekali Tuhan sebut di atas kesempurnaan rububiyah. Kalau dalam Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan sebut perkataan Rabb. Alhamdulillah, Tuhan mengatur menyusun alam tu sebenarnya, bukan hanya sekadar alam manusia, bukan hanya sekadar alam malaikat dan jin. Semua alam termasuk daulat semua disebut oleh nyawa, termasuk rumput rampai disebut benar, tumbuhan dan sebagainya. Semuanya termasuk dalam arti yang sama. Baik, itu. Jadi bila itu sempurnanya segala-gala apa yang kata tadi, maka dia tak letakkan benda yang sempurna ini paling betul, paling menepati sekali-kali. Tidak ada lagi dalam ilmu Allah Ta'ala begitu dan begini. Allah Ta'ala bagi letak pada apa itu. Siapa yang paling mudah mendapatkan, perontokkan, menerima barang sempurna? Ialah amanah Rasul. Itu dia cara Tuhan. Rupa-rupanya Muhammad ini bukan satu jenis benda yang boleh kita petikai. Bukan satu zat, pasal bukan satu batang tubuh boleh kita petikai di tepi jalan, atas bangkit, luar pagar, di pagar, begitu. Bukan jenis itu. Bahawa Muhammad adalah satu kejadian yang basyarun la kal basyar. Manusia tapi bukan senilai manusia yang lain. Kerana Allah telah menjelaskan segala-gala maklumat daripada peringkat awal hukum ahkam syariat dan sebagainya, bagi letak kata Rasul telah beriman. Muhammad belum lahir lagi. Muhammad tak ada lagi. Tapi ilmu Allah sudah memaklumkan sebelum lagi wujud sesuatu. Muhammad yang berkenaan tak ada lagi, kita pun tak lagi, langit pun tak ada lagi. Tapi sudah Allah sudah memaklumkan di peringkat yang paling awal bagi zat melalui sifat kalam dia, amanah Rasul. Begitu. Ini satu dia panggil satu pujian Allah Ta'ala. Sebab mad dia panggil puji, al-mad wa sana dia panggil. Allah Ta'ala memuji kebesaran sanjungan kata Nabi Muhammad luar biasa. Sebab tu Quran sebuah yang Allah Ta'ala turunkan pada Muhammad ini untuk kita semua, untuk Muhammad dan kita semua. Cuba tengok, satu daripada rupa bentuk sanjungan Allah Ta'ala kita tak pernah baca pun, kita tak pernah fikir pun. Cuba cari di dalam Quran ayat berbunyi ya ayyuhan Muhammad. Ya Muhammad cari. Kalau ada saya bagi hadiah Muhammad. Sebab aku tak tahu kalau duit kali tidak duit. Tu. Cari satu ayat yang berbunyi ya Muhammad. Tapi kalau ada masalah ya Adam uskun anta wa zawjukal dan buat tempat itu. Lalu pas ya Nuh ihbit bisalam wa barakah. Kalau Musa ya Musa, Ibrahim ya Ibrahim, Isa ya Isa, Syuaib ya Syuaib, Lut ya Lut. Itulah seterusnya. Apa? Tapi halal ke Muhammad, ya Muhammad tak jumpa. Ini satu daripada Allah Ta'ala bagi letak mutu Muhammad ni makam yang tinggi daripada selain Nabi. Tu. Bumi Allah Ta'ala sebut ya ardu, bumi. Langit Tuhan sebut ya sama, ya sama wa aqli wa ghidal ma, ya ardu da'im ma'ati wa ya sama wa aqli wa ghidal ma. Tuhan sebut langit, bumi. Tapi hadis Muhammad, ya Muhammad tak ada dalam Quran. Ini satu sanjungan, satu latar belakang ketinggian martabat Muhammad ini lebih daripada segala mukawanat yang lain, alam-alam yang lain, dunia akhirat, surga neraka, nak lari lebih, nak percaya beruang tak ada. Sampai tak pernah memanggil nama. Bukan dalam Quran tak ada nama Muhammad, ada. Muhammad Rasulullah walladzina amanu asyhadu an kufar itu pun Muhammad. Dan bukan bentuk panggilan. Ya Muhammad tak ada. Hanya sebut Muhammad ni. Tu. Ini wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan satu orang daripada bapa pada satu lelaki. Mana itu Zaid bin apa tu bukan Muhammad, bukan ayah dia, hanya sebagai sekadar anak angkat. Hindun yang menjadi isteri kepada Zaid tadi sebagai isteri anak angkat. Bila si anak angkat cerai dengan Zaid, Muhammad nak nikah semula dengan pernah nak nikah apa tu, tak ada masalah. Nampak tu? Lepas tu dia sebagai anak angkat, sah, tak ada masalah. Tapi tak, Allah tak pernah memanggil Muhammad ya Muhammad dan Tuhan. Puja. Kalau ada saya bagi seribu mana ni. Peri je lah. Memang tak ada semua. Tanyalah orang hafal Quran. Kok ada? Tu. Kalau ada pun cepat bagi tahu, saya tarik diri untuk semula. Tak ada bentuk itu. Itu satu kebesaran.
Satu kebesaran yang Tuhan beritahu oleh Muhammad yang tidak pernah berlaku di peringkat awal dunia. Tak pernah berlaku di kalangan mereka, tak pernah berlaku. Melainkan Muhammad seorang yang Tuhan kecuali kerana panggilan Nabatul. Itu makam. Tiba-tiba kita dapat peruntukkan duduk di bawah naungan makhluk yang sehebat-hebat, sepaling tinggi mutu dan martabat, sepaling mulia sebagai segala-galanya, semua paling. Tiba-tiba kita masih lagi tak puas hati, masih lagi kita aku kepada orang lain, aku pada manusia yang jahil jadi Tuhan lah. Ini satu silap besar. Dia macam mana nak betulkan? Bukan satu benda yang mudah. Barang-barang bila kita muka macam kadang-kadang ada orang tak setuju, kadang-kadang ada orang marah, kadang-kadang ada buat tindakan. Tak ada lah, itu semua berdasar pada sifat jahil. Tak tahu, barang molek kita tolak, barang belian kita anggap sebagai kaca, satu benda yang silap. Kalau kaca kita kata belian kan masih silap lah. Sebab kaca juga dama jangan walaupun bentuknya dia ada acrylic pen dia, tapi dia ada sebagai dama, dia ada sebagai benda masak, dia ada sebagai kaca. Tapi kalau belian sungguh acrylic pen dia lain. Sekarang ni Muhammad lah tinggi lebih daripada talak berlian lagi, sebab kecantikan, kesukunan dan sebagainya. Maka bila itu maklumat Allah Ta'ala terus dah Muhammad tak ada lagi, tak lain lagi, orang lain lagi, alam tak lain tak lagi. Tuhan kata aman Rasul telah beriman Rasul. Mana telah beriman Muhammad. Rasul itu satu kata Muhammad. Makna yang diterima kalau ialah Muhammad SAW. Baik. Ini Allah Ta'ala mengatakan itu. Bila ni dalam satu perbahasan yang paling mudah kita bahas dulu, itu berdasar pada satu pentafsiran, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahawa ayat Rasul ini sampai habis Allah Ta'ala tak turun kepada Muhammad melalui Jibril AS. Turun terus direct kepada Muhammad. Berlakunya dia masih Isra' dan Mi'raj. Setelah selesai pada benda yang telah kita jelas dulu, lalu Allah Ta'ala kata amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amana rasulu bima unzila ilaihi. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Telah beriman Rasul Muhammad dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Muhammad itu min rabbih, daripada Rabbi, daripada Mudabbir. Allah Ta'ala sebut min Allah. Ini pun satu daripada ayat yang ajibah dia panggil, pelik heran. Sebab tu Tuhan kata amana rasulu bima unzila min Allah. Bukan jelas lalu. Tapi Tuhan tak sebut nama zat dia, dia sebut nama sifat dia. Rabb itu sifat murabbi. Bila menunjuk pada kita Muhammad adalah duduk di bawah tarbiyah Allah dalam bentuk penjagaan kawalan Allah SWT segala sesuatu. Itu keistimewaan Muhammad. Jadi bila ini taklah Tuhan kata pada masa Isra' dan Mi'raj menghadap Tuhan tadi, Tuhan kata ya amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Baik. Muhammad dengan penuh kebanggaan, kesyukuran yang tidak boleh diucap oleh lidah-lidah yang lain daripada dia, mensyukuri pemberian anugerah Tuhan yang begitu hebat kepada dirinya sendiri, tak berlaku pada alam lain-lain belum sekarang akan datang. Maka itu keistimewaan dia. Ada kemerasa puas hati dalam bahasan puas hati dengan keistimewaan itu. Memang puas hati kalau kena kita puas hati. Tapi Muhammad dia bukan semata-mata untuk diri dia. Tujuan dia tidak angkat sebagai Rasul dan sebagainya, bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga, tapi untuk ummah. Jadi apabila begitu kedudukannya, arti Rasulullah tak akan merasa puas selagi maklumat ummah tak ada. Selagi maklumat ummah tak ada. Sampai ke akhir dunia. Ini untuk aku sebagaimana kita telah jelaskan di peringkat awal 2-3 minggu sudah, iaitu bila Muhammad berpaing dengan Allah Ta'ala, Jibril kata ya Muhammad, engkau ucaplah salam kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah kata at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu barakatuh lillah, ataupun at-tahiyatu barakatuh, sebagaimana yang itu ucapan salam Nabi kepada Allah Rabbul Alamin, cara berpaing. Kemudian Allah jawab salam Rasulullah tadi dengan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Muhammad faham bahawa itu untuk pribadi dia seorang, tak masuk keluarga dia, tak masuk lagi orang lain, bukan setakat orang lain, keluarga dia sendiri tu. Sebab keluarga Nabi, isteri dia, anak sebagainya, jeriah dia, satu pihak ialah keluarga, satu pihak umat. Dasar umat sama dengan kita, dasar keluarga lain pula dah. Maka dalam ayat ni yang bila Allah kata assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi, mana untuk keluarga dia tak ada, untuk umat dia tak ada. Untuk dia alhamdulillah tak ada. Maka Rasulullah berserta puas hati dalam bentuk perbahasan
takkanlah untuk aku seorang, sedangkan aku sebagai risalah untuk kepada siapa? Kepada kepada semua sekali kepada manusia. Maka apa potokkan yang Tuhan bagi, yang kau bagi Tuhan pada umat aku sebagai manusia, sebagai umat aku. Maka Rasulullah suruh sama dengan wal mu'minun apa ni? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Selesai ada masalah Muhammad dengan umat dia, termasuk kita sekarang. Tapi macam mana pula alamat pada mereka yang tak masuk dalam taklif dan yang tidak perlu kepada risalah Muhammad, walaupun dia bukan daripada kalangan taklif, tapi dengan pusara Muhammad yang Muhammad sandang pemberian anugerah Tuhan begitu hebat sekali, takkanlah mereka tak bersedia duduk di bawah naungan makhluk yang begitu hebat. Tentu mereka juga bersedia duduk di bawah naungan kibaran bendera, di bawah kibaran makhluk yang paling hebat itu Muhammad. Jadi apakah tindakan Jibril pula? Lalu Jibril menyambut, itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Jadi termasuk kesemua sekali pada mereka tidak ada seorang pun yang tinggal. Baik. Pada itu dengan maklumat yang macam ini, Allah Subhanahu wa taala pun memanggil satu malaikat. Tuhan panggil satu malaikat dengan tak silap nama Hizkil. Nama Hizkil. Apa yang Allah Taala kata kepada Hizkil? Qul la ilaha illallah. Tuhan kata, ya Hizkil, qul la ilaha illallah. Jadi malaikat Hizkil itu daripada masa tarikh bila Allah tak dapat kata tentukan Tuhan masa waktunya, bila bermula kejadian sejarah ini, lalu malaikat kata la ilaha, ucap la ilaha illallah. Ucapan yang diucap oleh Hizkil tadi dengan kelima la ilaha illallah, hari ini masih lagi suara itu masih lagi belum berhenti, masih lagi padam, masih lagi berdengung suara alun suara itu masih lagi belum sampai pada Allah la ilaha illallah begitu saya bilang, masih lagi suara itu mengalung lagi dengan bermula pada la ilaha, sama ada la selama atau la ilaha selama, tapi yang paling layaknya pada la ilaha illallah tulis yang paling layak. Jadi la ilaha illallah bermula daripada malaikat ini mengucap arahan Allah Taala qul la ilaha illallah, malaikat berkata la ilaha illallah. Habis tidak suara itu kiamat dunia. Habis tidak suara itu putus tak putus suara malaikat berkata ni kiamat dunia. Barulah habis tamat la ilaha illallah sampai kiamat dunia. Baik. Apakah laluan di tengah tu? Di tengah-tengah sampai nak nyampaikan keputusan suara itu di akhir dunia. Jadi bila malaikat ini menyebut la ilaha illallah, memberi satu laluan yang sangat hebat. Sangat hebat. Sangat hebat. Setiap itu sebagai diibaratkan sebagai satu sebatang padi. Batang padi dah, satu tangkai dah. Tangkai dah. Tangkai padi kita tahu tangkai padi. Jangan ni walaupun tak jumpa dah padi budak-budak ini, tapi sebut tangkai padi, tapi tangkai dia. Maka tangkai tu tahu sebanyak mana biji padi tu melekat tangkai. Tak lainnya perkataan Hizkil yang mengucap la ilaha sampai kiamat dunia begitu tidak tadi dengan sepatah tu lah, tak sambung 2 dan 3 kali dengan senapas tu lah juga dia sebagai empat satu tangkai. Setiap jenis manusia mana, bahasa apa dia gunakan, bila mana kita sebut la ilaha, dia akan lekat di tangkai itu. Dengan sendiri perkataan kita la ilaha tadi lekat di perkataan la ilaha illallah yang diucap oleh Hizkil. Kalau kita kata sekali dalam satu hidup, setangkai itu, sebiji itu dah ada di situ. Kalau kita kata 10 kali, 10 melekat itu. Kalau kita kata 1000, 1000. Kalau kita 70,000, kalau kita beratus ribu, semenjak daripada kita mula daripada lahir dalam perut ibu, daripada mula kita akhir balik sampai ke nafas kita habis, yang kita ucap tu hari-hari la ilaha illallah, dalam semayang di luar semayang kita sedang susah pun sekali dah. Banyak mana tu benda tu kelima terlekat dia dikelima la ilaha illallah sebagai. Dan itulah akan ditemukan di dalam Rabbul Alamin di para masyarakat. Hebat. Itu hebat. Dan nama tajuk Sianu bin Sianu, Sianu itu tengok depan dia tangkai tu. Itu hebat. Ini tajuk Islam yang bersifat dan bersifat kesempurnaan Tuhan tadi. Tiba-tiba manusia hari ini nak nampakkan bahawa jahilnya mereka-mereka indah ditentang, dilawan daripada songsam
dia Islam sangat-sangat malam bagi orang. Kita jangan masuk dalam golongan yang malam. Boleh-bolehkan. Faham tak? Ya? Kelima, hilki tadi. La ilaha illallah yang sebut. Sepatah tu je. Dia kata, Qul, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis tidaknya, kiamat dulu. Memberi laluan kesempatan, memberi perbuatan yang sangat baik, yang sangat menepati, yang sangat tinggi butuh kita baik. Setiap orang yang mengucap la ilaha illallah, panjang ke, pendek ke, dia kalakat dia pun dia kena mengucap. Tu. Melekat. Macam pagi tadi, babi nak sampai puluh, berpuluh-puluh biji, beratus-ratus biji. Tak ada yang sama sekali. Kamu cukupkan. Tidak artinya ini kelima. Sebab tu kelima lain kelima yang menyebabkan satu orang tu mampu membawa tuah. Tidak ada satu kelima yang betul membawa tuah dunia akhirat dan kelima lain. Yang sekarang orang tak bersedia, tak begitu minat nak menyebut. Sedangkan betul-betul 100% yang bawa tuah kepada seorang manusia itu melalui satu perkataan la ilaha illallah. Untuk dia ambil kira segala urusan hidup mati dia, ya, bila mana disambung dengan Muhammad Rasulullah. Kalau hanya sekarang la ilaha illallah, biarlah dia seorang dia. Tak perlu kita bergaduh. Tapi bila mana disambung kalim itu dengan Muhammad Rasulullah, maka kita kena uruskan dia dengan sebagaimana mengurus kita diri. Urus segi matinya, hidupnya, dosanya, itu segala-galanya, dah sakit pening semua tadi, kena urus dengan urusan yang paling menepati sebagai sifat manusia. Tapi kalau kita dengar satu orang tu hanya sekali la ilaha illallah, kita katalah orang tidak Islam. Orang tidak Islam, dia pun sebut benda ni. Tapi dia tak sebut Muhammad SAW, dia sebut la ilaha illallah. Itu banyaklah kita dengar orang tidak Islam dia sebut. Bagi mereka sekarang satu sebutan ini bukan satu benda yang asli tu. Bukan satu sebutan yang asli. Dulu-dulu nak dengar orang Islam ni, sama ada bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa apa ke, nak sebut payah, orang panggil pekak telinga tak jumpa, tak dengar lagi. Tapi hari ini sudah menjadi sebutan, sudah biasa. La ilaha illallah sudah biasa disebut oleh lidah-lidah orang yang masih lagi belum dimaklumkan dijelaskan tentang Islam. Kalau hanya sekali sebut kelima itu, biarlah dia dengan keadaan dia. Tak perlulah kita menumpukan segala perteribian Islam bila mana berlaku satu masalah seperti mati itu. Tapi bila mana disambung perkataan itu, la ilaha sama ada bertajuk betul-betul masuk Islam, ataupun dia mungkin kepada kita saya masuk Islam dengan mengucap itu syariat, itu kena urus dengan Islam. Tapi kalau dia tidak ada guna menurut kita, tak ada guna membayang pada kita masuk Islam, tapi kita dengar bahawa itu la ilaha illallah maksudullah. Bila mana bermasalah tadi mati hidup itu wajib diurus dengan Islam. Kalau ni boleh, ada undang-undang dunia tak dapat tempat pula. Itu soal lain lah. Bila ada bulan dunia, berapa dalam dasar undang-undang dunia, tak boleh. Bila sebutnya la ilaha illallah maksudullah, pak mati, tu heret nak pergi nak itu, tak boleh. Tak senang kan, pembuahnya begitu-begitu semua sekali. Tapi orang itu saling maksiat itu dalam jagaan Allah. Yang kelima itu lekat di kelima la ilaha illallah, ucap oleh mereka itu selesai masalah. Ini benarnya. Ini benda yang kita nak bawa semua sekali umat Islam khususnya supaya duduk di bawah, sentiasa berada di bawah ayat kalimah yang berbunyi sampai kiamat dunia, walaupun kita tak dengar, tapi mempunyai suara yang didengar oleh semua alam langit dan bumi. Tapi tak dengar kita itu masalah lain lah pula. Tuan tak bagi dengar tu apa itu tanya dia lah, kita nak jawab tak boleh tak. Tapi suara ini lantang di langit dan bumi sampai kiamat dunia. Perkataan la ilaha illallah tadi lantang di langit dan bumi, tak pernah putus-putus berhenti dalam setiap dunia. Tapi mengapa manusia tak dengar? Itu soal lain. Maka selagi ada suara itu diucap oleh manusia, siapa manusia itu, suara itu akan lekat bersama dengan suara itu. Suara kita yang keluar ni banyak sebenarnya berupa macam mana Allah Ta'ala. Jadi itulah bila agak asal Allah akan tibakan, Allah Ta'ala akan bentangkan, Allah Ta'ala pamerkan satu benda yang serta gubahan yang cantik, bercahaya, berkelipan, bergilang-gemilang, mancar cahaya semua dengan kelima-kelima kita hebat, dengan nama-nama pengucap sekali. Maka itu salimah. Kalau Allah Ta'ala kata amana rasulullah uzila ilmi rabbi, itulah Muhammad puasa terpesona dengan ucapan yang Allah Ta'ala keluar tadi, amal rasul tadi. Jadi ini untuk aku, untuk mana untuk umat pula, untuk pengikut aku, keluarga dan sebagainya. Maka dengan ini dah Allah Ta'ala melalui bagi laluan kepada Muhammad. Ya Muhammad, kita sambung perkataan
perkataan Allah Ta'ala, kalam Allah, tapi Allah Ta'ala arahkan Muhammad yang menyebut dalam satu bahasan. Apa disebutnya? Bila Allah kata amana rasulullah la ilaha illa rabbi, Muhammad sambung wal mu'minu kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tu. Pasal apa Nabi disebut wal mu'minu kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nampak? Wa rusulihi. Semua sekali sebut tu. Maka mengapa banyak itu? Sedangkan Allah sebut, ya Muhammad kau sambung lah. Wal mu'minun sudah. Tapi tak, Muhammad sambung lagi. Perkataan itu perkataan Allah Ta'ala, tapi Allah bagi laluan Muhammad menuturkannya. Faham tak? Tuhan bagi kepada Muhammad menuturkan kalimah itu. Tidak melalui Jibril, itu direct pada Muhammad. Tuhan mudahkan amal Rasul sampai pada Ya Rabbi. Untuk sambungan ayat itu, Tuhan bagi lalu kepada Muhammad, kita menuturkan awal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahli rusul. Mengapa Nabi sampai ke itu? Ada dua bahasa, dua masalah. Masalah yang pertama dia panggil itna. Bahasa ibu Palawa dia panggil itna. Maknanya sangat seronok dah bercakap dengan Tuhan, satu benda yang paling seronok, tidak ada di langit dan bumi yang paling seronok melainkan bercakap dengan Allah Rabbul Alamin. Macam Nabi Musa alaihissalam dah. Bila Allah Ta'ala tanya ma fi tilka yamin ya Musa, Musa benar di tanganmu tu? Musa jawab hiya asaya. Betul benar lagi sampai pada wa ta'aka biha ala ghanami wal yafiha ma'aib ukhra. Panjang Musa jawab. Tuhan tanya sepatah dia, Musa, benar kau pegang tanganmu tu? Hiya asaya tu kan selesai masalah. Mengapa tambah lagi? Tambah berapa? Wal yafiha ma'aib ukhra. Melalui tongkat banyak kerja-kerja aku boleh buat. Kalau aku tak buat, boleh aku diri tak? Kalau aku benda-benda yang dikatakan, boleh aku buat pengaik. Kalau ada benda-benda yang nak merekam, boleh buat pepoh tongkat ni. Banyak. Ini bagi dia tenang. Mana seronok bercakap dengan Tuhan. Pasal apa seronok tu? Sebab Tuhan tak bohong. Bukan jenis benda bohong. Kalau seronok mana bercakap manusia, walau sekitar hari dengan sumpah dengan sekarang belum tahu dah Tuhan lah. Tu sampai marah tu. BNT punya dah mesti saya akan tolong apa ni syarat muni aku dulu alhamdulillah kita bermangkuk lah pada hati apa kira yang kita dapat tu manusia kena faham dia tu lah tu sampai mana tu bila saya jadi sang nak apa khabar je pas hari ni jelek dia tak dapat pasal apa manusia ni dah bohong Tuhan tak mungkin berbohong betul lah Musa saya nak sangat seronok bercakap dengan Tuhan Muhammad pun juga dia sepatutnya Muhammad kata dia Tuhan kata, "Qul ya Muhammad, amanah rasulullah kata awal mu'minun." Tapi dah wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahli muslim. Dia panggil itna dalam bahasa Quran. Makna Quran tahu. Nampak kedudukan dia. Betul? Seloklah. Jadi apa pula? Jadi ini mana bila Muhammad itu sedangkan Muhammad tak tahu dia hak Allah. Tapi Muhammad sudah mengakui kepada Tuhan. Ini hakikat umatku. Bagaimana yang kau bagi tahu pada aku, hakikat wujud aku ni, kerja aku, jawatan aku, kedudukan aku, dakwah aku, zahir batin aku, mati hidup aku, engkau jelaskan melalui perkataan Rasulullah Ibn Rabbi. Aku juga perjelaskan ke umatku daripada A sampai Z sebagaimana yang kau jelaskan kepada aku. Maka bila gitu, kita faham tak? Menunjukkan berdasarkan pada apa benda yang Tuhan buat pada Muhammad melalui iman. Benda Allah akan lakukan pada Muhammad berdasarkan pada iman dunia dan akhirat. Adakah Tuhan pertikaikan iman Muhammad? Jawab tidak. Adakah ketika Allah Ta'ala memperbaikkan Muhammad? Jawab tidak. Adakah Allah Ta'ala pertikaikan amalan Muhammad? Jawab tidak. Adakah ketika Allah Ta'ala pertikaikan makanan Muhammad? Jawab tidak. Adakah Tuhan pertikaikan kekeluargaan Muhammad sebagai? Jawab tidak. Adakah Tuhan pertikaikan segala gerak dan dasar dan jihad Muhammad? Jawab tidak. Dan apakah Allah Ta'ala pertikaikan Muhammad setelah dia alam berzak? Jawab tidak. Adakah Muhammad akan menghadapi masalah waktu nazak nak mati? Jawabnya tidak. Adakah Allah Ta'ala bahagia Muhammad dalam bentuk sebuah salah macam-macam benda tu, besar-besar dan sebagainya? Jawab tidak. Sekali-kali tidak. Adakah Tuhan pertikaikan dalam masa meletakkan dalam syurga tempat ibadah? Yang tidak. 100% mukmin adalah itu kedudukan. Masalah. Itu mana amanah awal mukmin. Kata patut kita ni termasuk saya dan tuan insya-Allah lah. Kata patut sebagaimana apa yang Tuhan bagi kepada Muhammad. Itulah yang Tuhan bagi kepada kita.
Inilah tajuk Islam. Yang orang lain tak mahu, orang tak mahu hari ni. Macam-macam alasan, begitulah begini. Tak bodoh dah. Kata tu senang sikit. Bukan cerdik kerja itu. Bodoh lah. Ya sudah, nak kira. Kedepan dok dah. Maka kita dok lagi. Orang itu berfaham tak? Kawan itulah, sudah. Tu sudah. Kokak buat kena kawan itulah. Apa pahal itulah dulu. Payah. Nah, biar dia nak ubah. Kita sekarang hari dia cakap. Perlu kena cakap, bukan senang. Nak ngeluarkan macam tu, kena berojok sana, berojok sini. Nak nyatukan maklumat tu, bukan satu benda yang mudah. Bahasa lain pula, kalau bahasa kita tak apalah. Boleh kita baca, bahasa Arab ni. Nak betul, bukan suat juga lah. Pula. Maka kita kudukan keungkapan istimewaan kita 100% sebagaimana Tuhan bagi kepada istimewaan kepada Muhammad. Begitu. Jadi bila itu, dengan ayat ini, jelas kepada kita menterjemahkan. Apabila Allah Salam menyebut wal mu'min kullu amna yang melalui lidah Muhammad tadi dalam satu bahasa tadi dengan sini apa yang Muhammad buat inilah kita buat. Maka bila itu keluarlah perkataan amanna sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kan nak menunaikan apa yang dimaksud adalah wal mu'minun kullu amal billah, nak bagi satu kedudukan yang tidak ada beza dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad bagi tu, aku juga begitu. Kalau Muhammad begini, aku begini. Kalau Muhammad apa pun, aku juga itulah dia. Itu maksudnya wal mu'minun kullun amal billah. Nampak tu. Jadi bila itu kedudukannya umat Islam ni alhamdulillah begitu hebat sekali. Ya Allah bagi tahu. Ini dia maksudkan bila kata kita kenalah berbuat sesuatu. Bila buat sesuatu tadi berasal pada iman. Mufakir tadi yu'minu billah. Tu amalan tadi waktu itu termasuk dari yu'minu billah. Kamu kata semaya, yuqimus salat, wa ma razaqnahum yunfiqun. Ini apa pula? Inilah yang menunjukkan sami'na wa ata'na. Sedangkan tingkat sahabat-sahabat turun ayat ini, itu turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sina Umar radhiyallahu anhu, Utsman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Muaz bin Jabal, 4 orang yang termuka bersama pimpin-pimpin sahabat-sahabat yang lain datang berjumpa dengan Nabi. Datang jumpa membuat satu kemuskilan. Yang itu adalah Abu Bakar, di samping itu Umar, sampai itu Amr bin Auf, sampai itu Muaz bin Jabal dan beberapa sahabat yang lain. Dengan turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dengan ayat ini Sayyidina Umar tak ada dia. Sayyidina Abu Bakar dan Musa. Ya Muhammad ya Rasulullah. Apakah ayat ini tidak jadi beban kepada kami? Bila Tuhan kata yuhasibkum billah, Allah Ta'ala akan mengira segala-galanya. Benda yang ada yang kita keluarkan, yang kita luar, yang kita luarkan, yang kita dedahkan. Benda yang kita sembunyi segala rahsia yang termasuklah segala apa benda yang kita fikir, khayalan kita, bukan kita buat pun, banyak benda tak buat, nak berturun dah. Walaupun kita ingat kalau masalah mundur kita dulu, macam-macam cara lah Hamad masa itu, benda itu terkenal lagi, kita ingat lagi. Kadang-kadang kita duduk kerja-kerjaan juga mikir benda itu, tapi tak buat dah. Kita kira kalau sekarang aku muda sebelum tak buat benda itu, sebab jijik saya rasanya dah. Begitu. Tapi betul masih terkenal. Dia bila terkenal, dia kata Allah akan buat tindakan. Jadi kalau sahabat dia kata benda ini kami tak boleh tolak. Apa benda-benda yang sudah lalu, benda tak boleh. Maka dalam bentuk benda yang menghantui di hati manusia, dua perkara benda yang mawjud, benda yang ada. Kalau kita buat boleh berlaku benda itu. Tapi benda-benda makdum, benda dalam bentuk khayalan saja. Kita khayal buat istana atas udara, boleh buat tak? Kita buat khayalan, barang tak berlaku. Kita buat istana atas udara, kau yang suka putar tuan terisan paling cantik sekali. Kita joget kat itu. Jadi kan? Ini kira tapi itu berlaku dalam fitrah manusia. Tak perlu. Terus seseorang pun. Ini kau tuan terisan sangat cantik. Kau main pembunuh gini. Telan naik pernah bayar lagi kok dah. Aduk dalam sebuah istana segala-gala memang belum pertama bunga semua. Mana istana terbuat berkata bumi. Sebab bumi ni kalau kok. Bukan balik lalu kena buat tahu dah. Berlaku ke? Benda itu benda yang tidak berlaku. Maka benda yang berlaku di kalangan manusia. Berlaku benda begini. Berlaku pada kami. Apakah Allah ini tidak berat ke kami? Dia.
Jadi Rasulullah kata, hei kamu semua tuan-tuan sekalian, adalah kamu nak bertindak sebagaimana kaum Bani Israel. Sami'na wa asayna. Ada kamu semua belajar nak buat cara mana kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel bila datang negeri pada Nabi Musa AS, kaum Bani Israel kata sami'na, ya, aku dah berfikir maklumat tu. Tapi wa asayna kamu tak mesti buat. Ada kamu dah buat perangai macam tu juga. Sekarang kau mau tak mau kau mesti sami'na wa asayna wa ata'na. Lalu para sahabat sami'na wa ata'na. Baik, bila sami'na wa ata'na, walaupun begitu lah, tapi mereka masih lagi dalam keadaan sebut salah, masih lagi dalam was-was, keraguan, tak puas hati. Bab benda akan terdedah, benda-benda yang bukan-bukan yang tak buat apa kena juga apa cerita ni. Setahun lah punya perasaan yang bergelora dalam hati sahabat ini melalui ayat yuhasibukum billah tadi. Tahun namanya tuan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasab wa 'alaiha. Baru selesai masalah, baru senyum semua dia. Rupanya apa yang ada khayal dan manusia ni selagi tak buat, Allah Taala tidak mengambil, tidak menjadikan tindakan. Termasuklah Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebut dalam masa ini ditanya oleh sahabat, apakah benda yang akan berlaku? Siti Aisyah kata benda berlaku, tapi dalam bentuk masuk dalam bawah peruntukan wa'af wal hisab. Allah Taala beritahu benda-benda yang berlaku dalam bentuk khayal lagi tak apa-apa pihak buat, semua Tuhan cincai kita. Saya masalah. Tu benda ni. Nampak? Tu kedudukan. Jadi bila gitu, inilah yang pada sami'na wa ata'na. Bila dalam masalah wa ata'na, dalam pihak kita mentaati Allah, melaksanakan apa yang Allah Taala nak kita tadi, mesti ada kekurangan, ada apa? Benda banyak yang masalah kita akan hadapi. Kekurangan, tak cukup lengkapnya, gitu gini. Depan kau yang batalkan, pengen terhubung syarat apa semua, itu tak semua baik kurang. Jadi begitu keluarlah perkataan pula, gitulah ufranaka rabbana wa ilaikal musir. Ufranaka rabbana. Mengapa dah perkataan ini keluar daripada seolah-olah perkataan ufranaka rabbana keluar daripada ummah dalam perbahasan ini. Seolah perkataan ufranaka keluar daripada para sahabat, keluar daripada kita sekalian. Mengapa Tuhan kau pegang gini, kau wajib tak begini. Allah, kami buat pun ya, kami buat susah memang kami buat, tapi adakah kami buat dengan sempurna mengikut segala rukun syarat yang kita nak menepat apa yang kita nak zahir dan batin? Tentulah dapat dia. Apa yang kami lakukan itu tak setepat mana yang kita dapat, tak setepat sebagaimana yang kita nak. Oleh itu harapkan pengampunan Allah. Baik, bila kita sebut perkataan ghufranaka rabbana, perhatiannya hei hamba aku, sebab apa yang kau pergi bersebuat ghufranaka rabbana dalam bahasa dia itulah yang betul yang mengharap kepada pengampunan ini. Apa ya? Apa masalah? Apa cerita? Jawab kata, hei Tuhan, ya Rabbana, hei Tuhan kami, betapa tidak pentingnya kami mengucap, menuturkan perkataan ghufranaka sebagai rayuan. Kenapa? Kerana wa ilaika masih kami akan balik padamu. Adakah kami balik padamu tak hisab pada kami? Tentu muatkan hisab kami, nak tanya kami, nak itu nak ini. Sedangkan kami dalam bentuk sekali-kali kekurangan. Lepas tu kami mohon pada riwayat. Lalu Allah Taala menjawabnya, ghufranaka rabbana masih layak dengan waktu sampai malam. Itu bahasan. Ini tajuk yang cukup hebat menuju kepada kita. Banyak lagi, bukan sikit-sikit lah. Ghufranaka rabbana kalau kita nak baca pun mana sehari suntuk tak selesai lagi. Pentafsiran ghufranaka rabbana tadi, tapi tak cukup dulu. Untuk panduan kita pada malam ini sudah cukup dengan ayat Am-Nasul ini sampai habis. Nah, insya-Allah kita akan sambung di berhadapan dengan ayat ya allazina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wallahu a'lam. Saya akan terus dulu boleh sampaikan pada malam.